Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apa pun jua denganmu dalam keadaan kami menyedari, mengetahui hakikat kesesatannya. Dan kami memohon keampunanmu atas apa jua kesyirikan, khurafat yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak menyedari hakikat kesesatannya. Dan tiadalah daya upaya kami melainkan apa yang telah Engkau tentukan bagi kami. Wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Besar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan limpah kurnia dan kasihan belasnya kepada kita semua, InsyaAllah dapat kita di pagi yang berbahagia ini untuk sekali lagi kita berada di dalam sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, iaitu bagi sesi perkongsian yang ke-30. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, hasil terbitan Karya Bestari dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad, versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sebagaimana kebiasaan, kita kongsikan sedikit tentang isi kandungan kitab ini, yaitu Alhamdulillah dalam sesi-sesi perkongsian audiobook yang terdahulu, dengan izin Allah telah dapat kita kongsikan antara lainnya Muqaddimah kitab, juga bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, bab 2 ibadah dalam Islam, dan bab 3 umat yang terbaik. Semoga perkongsian-perkongsian tersebut akan sangat-sangat bermanfaat dunia dan akhirat, terutamanya untuk penulis kitab ini, juga kepada kita semua insya-Allah. Dan kita masih lagi berada di bab 4, iaitu berkenaan dengan rukun iman, yang mana telah kita selesaikan sesi perkongsian audiobook untuk subtopik yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtopik yang kedua, iman kepada para malaikat. Juga subtopik yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Dan sekarang ini insya-Allah dalam sesi perkongsian audiobook yang ke-30 di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian berhubung kait dengan subtopik yang ke-4, iaitu rukun iman, iman kepada para nabi dan rasul,
InsyaAllah. Dan selanjutnya, kita akan teruskan juga dikatakan Allah dengan subtopik yang kelima, iman kepada hari akhirat. Juga subtopik yang keenam, iman kepada takdir, yakni iman kepada qada dan qadar. InsyaAllah. Mari sama-sama kita lapangkan masa untuk sama-sama kita mengikuti sesi perkongsian audiobook di pagi yang berbahagia ini, iaitu sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, untuk sesi perkongsian yang ke-30. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu, yakni sembahan kami itu, adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surah Yunus ayat 18. Sadaqallahul azim. Bab 4, rukun iman. Alhamdulillah, sebagaimana sedia dimaklumi, dalam sesi-sesi perkongsian sebelum ini telah dapat kita kongsikan. Semoga dapat kita ambil manfaat yang sebesar-besarnya daripada perkongsian tersebut. Subtopik rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah kita kongsikan juga. Subtopik yang kedua, iaitu rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan juga rukun iman yang ketiga, iaitu subtopik yang ketiga, rukun iman yang ketiga, iaitu iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua, juga untuk penulis kitab ini. Semoga Allah limpahkan kita semua dengan kefahaman yang tepat dan sempurna berkenaan agamanya, dan menjadi asbab, Allah jadikan asbab untuk Allah bersihkan iman dan amal kita daripada apa jua bentuk kesyirikan, khurafat dan seumpamanya, untuk nanti kita dapat balik jumpa Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepadanya, dan berkekalan dalam nikmat syurga Allah yang kekal abadi, insyaAllah. InsyaAllah, di pagi yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi sesi perkongsian audiobook isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Subtopik yang keempat, yakni berkaitan dengan rukun iman yang keempat, iaitu iman kepada para nabi dan rasul. Iman kepada para nabi dan rasul. Ini adalah perkongsian audiobook yang ke-30. Makna iman kepada para nabi dan rasul.
Ia bermaksud kita beriman kepada semua Rasul dan Nabi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama mereka di dalam kitab Al-Quran. Juga beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turut mengutus Rasul-Rasul serta Nabi-Nabi selain mereka yang tidak dapat diketahui nama dan jumlahnya secara pasti, melainkan Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ghafir ayat 78, dan surah Ghafir juga turut dikenali dengan nama surah Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utuskan beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Perbezaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi ialah orang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk diri dan keluarganya sahaja. Mereka tidak diwajibkan menyampaikannya kepada orang lain. Manakala Rasul pula ialah orang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana selain untuk diri dan keluarganya, dia juga diperintahkan agar menyampaikannya kepada kaumnya. Kesimpulannya, kesemua Rasul adalah Nabi, akan tetapi tidak semua Nabi menjadi Rasul. Oleh itu, darjat Rasul adalah lebih tinggi dan mulia jika dibandingkan dengan darjat Nabi sahaja. Para Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Walaupun Nabi dan Rasul itu sangat banyak jumlahnya, namun yang wajib kita ketahui nama-nama mereka hanyalah 25 orang sahaja. Ini disebabkan hanya 25 orang Nabi dan Rasul sahaja yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Mereka ialah Adam, Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Al-Yasa, Zulkifli, Daud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Muslim wajib mempercayai semua Rasul dan Nabi ini secara terperinci ataupun tafsili. Maksudnya, jika seseorang ditanya tentang nama salah seorang Rasul ataupun Nabi, maka dia tidak mengingkari kenabian ataupun kerasulannya. Sesiapa yang mengingkarinya, maka dia dihukumkan kafir. Tetapi tidak dihukumkan kafir kepada orang awam yang jahil, kecuali jika keingkaran itu terjadi setelah dia mengetahui berkenaannya. Para Nabi dan Rasul yang tidak diceritakan nama-nama mereka oleh Al-Quran, maka kita hanya diperintahkan agar mempercayai atau mengimani mereka secara umum sahaja ataupun secara ijmali. Maksudnya, kita tidak dibenarkan mengatakan kerasulan atau kenabian seseorang selama mana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak menggolongkannya sebagai para Nabi dan Rasul. Siapakah Ulul Azmi? Asal perkataan Al-Azmi adalah kesungguhan dan keteguhan hati. Di dalam Al-Quran, ada isyarat yang menunjukkan bahawa ciri utama yang terdapat pada sifat Al-Azmi adalah sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 186.
Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dan firman-Nya lagi dalam suratul Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti mana kesabaran orang yang mempunyai keteguhan hati daripada kalangan rasul-rasul. Menurut majoriti ulama, para rasul yang termasuk dalam golongan ulul azmi ini ada 5 kesemuanya, iaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua rasul-rasul ulul azmi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, iaitu dalam antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika mana kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengambil perjanjian daripada para nabi dan daripada kamu sendiri, wahai Muhammad, daripada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang teguh. Kesemua rasul membawa agama Islam. Islam bermaksud menyerah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Muslim pula artinya orang yang menyerahkan dirinya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, setiap muslim mestilah tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang diradai itu sebenarnya adalah semua agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap rasul-rasulnya. Dalam hal ini, Imam Ibn Taymiyah berkata, semua agama Islam yang dibawa oleh para rasul itu secara umumnya dibina di atas 2 prinsip utama, iaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yakni akidah ataupun tauhid ataupun i'tiqad, dan beribadah mengikut syariat yang dibawa oleh para rasul masing-masing. Demikianlah silih bergantinya para rasul alaihi salatu wassalam yang diutuskan ke atas muka bumi ini, dan akhirnya tibalah giliran Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin, yakni sebagai rasul terakhir, rasul dan nabi terakhir. Atas sebab inilah mengapa asas utama agama Islam umat akhir zaman ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi pula bahawa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib para rasul alaihi salatu wassalam. Para rasul adalah lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantaraan antara dia dengan hamba-hambanya, dan ditugaskan untuk membimbing umat manusia. Mereka menjadi ikutan dan teladan bagi umat. Oleh itu, mereka, yakni para rasul itu, mestilah memiliki sifat-sifat mulia. Para ulama akidah bersependapat bahawa para rasul wajib memiliki sifat-sifat berikut.
Iaitu pertamanya amanah ataupun maksum. Kedua, sidq, yakni benar. Ketiga, tabligh, yakni menyampaikan risalah. Sifat wajib para rasul yang pertama adalah amanah ataupun maksum. Amanah atau maksum bermaksud mereka sentiasa memelihara segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyalahinya serta menjaga setiap larangannya tanpa melanggarnya. Mereka yakni para rasul itu bukan sahaja tidak melakukan dosa yang zahir seperti berzina, minum arak, mencuri, berbohong dan seumpamanya, tetapi juga terpelihara daripada dosa-dosa batin seperti hasad, riak, takabur dan sebagainya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat wajib bagi para rasul yang kedua adalah sidq, yakni benar. Para rasul alaihissalatu wassalam adalah orang perantaraan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya. Jika para rasul itu mempunyai sifat dusta, itu bermakna wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka sampaikan pasti boleh dipertikaikan. Dan tentu saja ini mustahil berlaku. Oleh itu, setiap Muslim mesti meyakini bahawa semua Rasul adalah orang yang benar dan mereka sama sekali tidak pernah terlibat dengan segala jenis kedustaan. Untuk memperkuatkan lagi kebenaran yang dibawa, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahi mereka dengan mukjizat. Ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 170. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepadamu dengan membawa kebenaran daripada Tuhanmu. Maka berimanlah kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Kerana sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. An-Nisa ayat 170. Seterusnya, sifat wajib bagi para Rasul SAW yang ketiga, yakni tabligh, yakni menyampaikan risalah. Antara tugas utama para Rasul ialah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu segala hukum hakam dan syariatnya kepada umat manusia. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu
daripada Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Al-Ma'idah ayat 67. Antara dalil ataupun bukti bahawa Rasulullah SAW tidak menyembunyikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ialah pertamanya, sungguh banyak penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bahawa para Rasul telah menyampaikan semua hukum hakam dan syariatnya kepada umat manusia. Bukti yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala mencela dan tidak redha dengan sikap ahli kitab yang menyembunyikan bahagian tertentu kandungan kitab Taurah dan Injil. Oleh itu, bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala redha jika ada rasulnya yang menyembunyikan risalahnya? Ketiga, jika Rasulullah SAW dibolehkan menyembunyikan sesuatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu baginda SAW akan menyembunyikan tegurannya terhadap sikap baginda ketika mana didatangi sahabat yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu dan arahan agar baginda mengahwini Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, yakni bekas isteri anak angkatnya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Seterusnya, sifat wajib bagi para rasul yang keempat adalah fatanah, yakni memiliki ketajaman akal serta kefahaman yang mendalam. Para rasul alaihissalam diutus bagi menjelaskan kepada manusia tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menghilangkan syubhat ataupun keraguan, memberi dalil-dalil atau hujah-hujah yang kukuh dan memuaskan hati umat. Tugas tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang tiada ketajaman akal dan kurang kefahaman yang mendalam, yakni jika tidak memiliki sifat fatanah. Oleh itu, adalah sangat mustahil jika para rasul itu mempunyai sifat bodoh dan bebal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahilah mereka dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah yang belasnya kepada kita semua, telah dapat kita selesaikan perkongsian audiobook yang ke-30, iaitu untuk subtopik keempat daripada bab keempat rukun iman, iaitu rukun iman yang keempat, yakni beriman kepada para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. InsyaAllah di dalam sesi berikutnya akan kita lanjutkan lagi sambungan daripada subtopik iman kepada para nabi dan rasul ini. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa mengikuti sesi perkongsian audiobook ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, juga untuk penulis kitab ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan sebesar-besar ganjaran dunia dan akhirat kepada kita semua. Juga Allah merdekakan kita daripada apa jua bentuk kesyirikan dan khurafat di dalam akidah dan amalan kita, untuk nantinya
kita balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, dengan iman yang murni dan sempurna, amal yang soleh, yang tidak bercampur aduk dengan apa jua bentuk kesyirikan dan khurafat, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi di dalam sesi-sesi perkongsian audiobook isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.